Antara paparan menarik hari ini. Bantu rakyat bukan serang kawan. Muhyiddin yang wawar potensi Samsuri. Mana janji Anwar untuk perangi rasuah jika Najib dilepaskan? Ahli Parlimen Pasir Gudang Hassan Karim ditekankan supaya lebih memfokuskan perhatian pada bantuan kepada kerajaan dalam menangani isu-isu yang melibatkan rakyat. Berbeza dengan pendekatannya yang lebih suka menyerang parti tersebut dengan menyuarakan desakan agar Ahmad Zahid Hamidi berundur daripada Presiden Parti. Ketua Penerangan Pemuda UMNO, Solihin Muhammad Taji, yakin bahawa pengundi dari pelbagai lapisan masyarakat tanpa mengira kaum dan agama akan menyokong gabungan Barisan Nasional Pakatan Harapan pada pilihan raya umum ke-16 jika isu ekonomi rakyat dapat diatasi. Katanya ini pasti dapat mengatasi kebimbangan Hassan tentang penurunan sokongan undi Melayu. Beliau turut mengulas kenyataan wakil rakyat PKR itu, UMNO perlu diterajui muka baru tidak hanya menumpang dahan PH pimpinan Anwar Ibrahim dalam berdepan PRU 16. Hassan berkata UMNO perlu rombakan pemimpin baru untuk mendapatkan undi Melayu bagi BNPH dan selagi ia dipimpin Zahid, orang Melayu suka menyokong UMNO, BN atau gabungan dipimpin Perdana Menteri dan timbalan Perdana Menteri itu. BN dan PH membentuk kerjasama menubuhkan kerajaan perpaduan bersama beberapa gabungan politik lain selepas tiada parti mampu menubuhkan kerajaan sendiri selepas PRU 15. Pada konvensyen kerajaan perpaduan di Ipoh 28 Januari lalu, Zahid menyatakan beliau yakin kerajaan perpaduan akan kekal memerintah hingga selepas PRU 16. Mengulas lanjut, Solihin berkata, Hassan sebagai wakil PKR juga perlu menitipkan nasihat kepada Rafizi Ramli supaya menumpukan masa dan tenaga sebagai menteri untuk menangani isu ekonomi negara sesuai dengan pelbagai formula dicanangnya ketika menjadi pembangkang. Dakwanya beberapa menteri PKR termasuk Rafizi dilihat hilang arah malah lebih sibuk mempromosikan diri dalam program temu bual bicara podcast dan rancangan reality televisyen. Katanya saya pelik apakah tindakan Rafizi ini sebagai protes kerana tidak dapat perhatian Anwar sedangkan individu yang sebelum ini menentang parti beliau semakin mendapat tempat di hati Presiden beliau sendiri. Saya cadangkan Hassan memberi cadangan kepada Anwar untuk mengerah menteri bawah parti beliau yang sebelum ini terkenal dengan pelbagai formula untuk bergerak lebih kompeten dan mempraktikkan semula formula beliau sebelum ini. Ini kerana setelah setahun semua formula tersebut dilihat hanya omongan kosong bagi menyedekkan halwa tinggi penyokong ketika pilihan raya. Tan Sri Muhyiddin Yassin yang menguwawakan potensi ahli Parlimen Kemaman Ahmad Samsuri Mokhtar sebagai Perdana Menteri apabila Perikatan Nasional bentuk kerajaan. Bekas Ketua Setiausaha Sulit Perdana Menteri Marzuki Mohamad berkata, Presiden Bersatu itu yang mula-mula sekali cakap Samsuri berpotensi jadi Perdana Menteri pada masa depan semasa kempen PRK Parlimen Kemaman tahun lepas. Katanya kenyataan ini dilapor secara meluas oleh media. Jangan cakap yang bukan-bukan kepada media semata-mata nak merenggangkan hubungan akrab antara Bersatu dan PAS. Hubungan dingin itu antara lain berkaitan dengan kegagalan PAS menafikan naib Presiden Samsuri sebagai calon Perdana Menteri selepas Muhyiddin tidak meneruskan hasrat berundur pada pemilihan parti tahun ini. Menurut sumber, pusingan Yu Muhyiddin dilihat sebagai tekad ahli Parlimen Pagoh itu untuk kekal menerajui PN dan seterusnya dilantik Perdana Menteri kali kedua jika gabungan itu memenangi PRU 16. Katanya lagi, Muhyiddin dan Hadi lama tidak kelihatan bersama di mana-mana majlis selepas perasmian Muktamar PAS pada Oktober lalu. Manakala sumber lain memaklumkan Hadi sudah lama tidak lagi hadir ke mesyuarat pimpinan Perikatan Nasional. Menurut Marzuki, hanya satu mesyuarat PN diadakan selepas Muktamar PAS. Katanya Hadi tidak hadir kerana sedang menjalani rawatan. Tetapi sebelum itu, Muhyiddin pun ada berjumpa pimpinan kanan PAS termasuk Hadi. Beliau menambah Muhyiddin juga turut berkempen untuk Samsuri menjelang pilihan raya. Presiden Pejuang Mukhlis Mahathir tampil mempersoalkan janji-janji Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim untuk memerangi rasuah. Merujuk laporan media Singapura mengenai keputusan Lembaga Pengampunan yang meringankan hukuman penjara Najib Razak, menurutnya ia menghampakan jutaan rakyat. Sambil menyela sikap didakwanya sebagai hipokrasi Anwar, Mukhlis berkata tindakan membabitkan bekas Perdana Menteri itu semua didorong oleh kepentingan politik semata-mata. Katanya kemana perginya janji Anwar untuk memerangi rasuah? Adakah dengan melancarkan siasatan baru ke atas pemimpin-pemimpin politik lama yang dianggap musuhnya sambil melepaskan pemimpin yang sudah dijatuh hukuman oleh mahkamah? Tidakkah ini hipokrasi namanya? Tidakkah ini akan menunjukkan bahawa tindakan Anwar itu semua didorong kepentingan politik semata-mata apabila diambil kira bahawa sebahagian daripada kerajaan Madani terdiri daripada ahli-ahli Parlimen Barisan Nasional? Setakat ini belum ada sebarang pengesahan atau pengumuman rasmi mengenai laporan bahawa sama ada Najib telah diberikan pengampunan ataupun hukumannya dikurangkan. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Wilayah Persekutuan Dr. Zaliha Mustafa sekadar memaklumkan kenyataan rasmi berhubung isu pengampunan Najib dijangka dikeluarkan minggu ini. Menteri Komunikasi Fahmi Fadzil yang juga jurucakap kerajaan pula menggesa pihak media menunggu pengumuman rasmi berkaitan keputusan Lembaga Pengampunan.
Mengulas lanjut, Muklis berkata, ketika ini rakyat ingin tahu apa pendirian kerajaan dalam isu pengampunan Najib. Katanya negara masih dibebankan hutang yang mencecah 1.5 trilion ringgit dengan sebahagiannya ialah dana yang dibawa lari melalui YMDB yang diwujudkan oleh Najib. Malas kes pembicaraan Najib melibatkan YMDB masih berjalan secara berasingan daripada kes SRC yang kesudahannya mendapati Najib bersalah. Selama pembicaraan berjalan, tiada langsung kedengaran pengakuan dari Najib bahawa beliau bersalah dan menginsyafi akan kesalahan yang dilakukannya. Jauh sekali memohon maaf kepada seluruh rakyat Malaysia. Oleh itu, bagaimana boleh terfikir oleh lembaga pengampunan atau syok kerajaan untuk meringankan hukuman ke atas Najib? Rakyat terpaksa menanggung beban daripada jenayah Najib menyeleweng dana awam. Dia juga membangkitkan kabar angin bahawa hukuman penjara ke atas Najib itu akan diringankan lagi kepada tahanan di rumah. Katanya kalau benar, maka dunia akan ketahukan sistem perundangan negara. Maka wakil kerajaan dalam lembaga pengampunan maupun kerajaan sendiri tidak boleh berdiam diri meletakkan semuanya beban penjelasan kepada Yang di-Pertuan Agong ataupun lembaga pengampunan. Kabinet sebelum ini dilihat cuba menegaskan pemisahan antara kuasa eksekutif dan lembaga pengampunan yang dipengerusikan oleh Yang di-Pertuan Agong. Lembaga bermesyuarat pada Isnin lalu dan ia dipercayai antaranya bagi memutuskan permohonan pengampunan buat Najib. Ia dikatakan mesyuarat terakhir membabitkan Sultan Abdullah Sultan Ahmad Shah selaku Yang di-Pertuan Agong sebelum baginda menamatkan penggal perkhidmatannya. Sekian berita terkini di TV pada hari ini. Jangan lupa follow Facebook dan YouTube Dalam TV. Dapatkan info terkini di Facebook serta YouTube di TV.